Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Maksud dia apa? Bila Sayyidah Aisyah ni kata, demi umurmu tidak berguna, kaya apa semua ni. Bila nafas ni dekat, ni dia kata ghar-gharah ha. Ghar-gharah ni kalau tuan-tuan yang pernah tengok orang yang saat meninggal ni, dia masuk dia nyawa ni, macam nak keluar aja. Tak masuk dah. Nak keluar dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah khairul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba amma ba'd. Alhamdulillah kita sambung kuliah kita rasa muka surat 37 betul? Betul lah. Lama. Baru 37 bila nak habis ni? Rasa-rasa dalam 10 tahun lagi lah. Okey, 37. Imam Bukhari dan Muslim. Ingat kalau Imam Bukhari Muslim, maka hadis itu disebut sebagai muttafaqul alaih. Hadis yang sahih. Meriwayatkan bahawa ketika Rasulullah SAW hampir wafat, baginda meletakkan sehelai kain basah di atas wajahnya, memandangkan beratnya sakaratul maut yang bakal dihadapi. Tatkala itu baginda mengucapkan, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakarat. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, ringankan bagiku sakaratul maut. Tuan-tuan tengok, Nabi SAW juga menghadapi saat sakaratul maut ini. Dan Nabi berdoa untuk mudahkan ketika sakaratul maut. Tambahlah kita yang manusia biasa ni. Aisyah menceritakan, demi Allah, sebelumnya kain itu baginda rendamkan ke dalam air, lalu diletakkan di atas keningnya sambil membaca, Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Selepas itu baginda bersabda, yang sangat aku harapkan hanyalah Rafiqul A'la, kekasih tertinggi. Yang sangat aku harapkan hanyalah Rafiqul A'la, kekasih tertinggi. Yang sangat aku harapkan hanyalah Rafiqul A'la, kekasih tertinggi. Rafiqul A'la. Sebab apa Nabi ambil ni, kami usap kat sini. Sebab mata kita ni akan memandang di saat penghujung hayat. Ruh kita akan keluar, melihat pencipta kita. Yang ni yang paling nikmat apabila melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Masa hidup, kita tak pernah melihat Allah. Sebab apa? Kita yakin bahawa Allah tu ada. Sebab yakin Allah ada ni bukan yakin dengan mata, betul tak? Ada orang jumpa saya, Ustaz, Tuhan Ustaz, dia kata, tak nampak. Tuhan kami nampak, seorang Cina. Kami boleh tengok Tuhan kami. Kemudian dia kata, Tuhan Ustaz tak nampak, tak boleh pegang, Tuhan kami boleh pegang. Saya kata, Tuhan kami letak pada hati. Kalau kata mata tu boleh nampak Tuhan, bagaimana orang yang lahir mata tak nampak? Tentu dia tak yakin Tuhan, betul tak? Lahir-lahir buta mata. Jadi Tuhan tak ada bagi dia lah. Saya kata kalau yakin Tuhan tu boleh pegang, bagaimana orang yang lahir tak ada tangan? Dia tak ada Tuhan lah bagi dia. Maka walaupun orang tak ada tangan, tak ada mata, tapi dia ada hati. Dia sebut hat. Keyakinan kita. Sebab tu disebut watasdiqu bil qalbi, yakin dengan hati. Sebab tu kita tak nampak Tuhan, tak ada pegang, tapi kita yakin Tuhan tu ada. Betul tak? Dengan kita melihat apa yang ada di dunia ni, kita yakin Tuhan tu ada. Tu. Dengan izin Allah, 2 minggu lepas tu, Chinese ni masuk Islam di Universiti Pendidikan Islam UPSI. Dia datang jumpa saya, melafaz syahadah di dalam masjid depan Universiti Pendidikan tu. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab tu hidayah ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, tuan-tuan, Rafiqul A'la, Tuhan paling tinggi. Kenapa tuan-tuan? Kerana para sahabat mengatakan, Rasulullah SAW mengucap perkataan ini adalah kerana pada waktu itu baginda mendapat tawaran. Maksudnya Jibril turun kepada Nabi. Dia beritahu apa? Daripada Allah, apakah usianya akan dipanjangkan? Maksudnya Jibril turun, Ya Rasulullah,
Mau tak aku panjangkan usia kamu? Kalau kita macam mana? Tuan-tuan nak macam mana? Turun-turun, nak mati ni. Jibril datang. Wahai Abdullah Khairi, mau nak panjang lagi? Tuan-tuan agak-agak nak panjang umur berapa? Sampai berapa? 180. Sekarang pun merangkak teruk dah tuan-tuan. Nak datang kuliah pun kan. 180 orang tak datang terus lah. Kan? Ni nak bagi panjang. Tapi Nabi kata apa? Rafiqul a'la, dia pilih Tuhan yang paling tinggi. Nak bertemu dengan Tuhan dia. Satu nikmat tuan-tuan untuk bertemu dengan Tuhan dia. Baginda beri tawaran daripada Allah. Apakah usianya akan dipanjangkan sehingga ditunda kedatangan ajalnya? Maksudnya Nabi ni punya hebat, boleh tunda baginda untuk berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu baginda bersabda, yang aku harapkan hanyalah Rafiqul A'la. Tu yang sebut 3 kali tu. Rafiqul A'la, aku nak bertemu dengan Tuhan aku. Tu hebatnya Nabi SAW. Sebab apa? Rindu. Rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau rindu tuan-tuan, macam mana? Masa ada girlfriend dulu. Tengok bapak mentua tu dah terhibur dah, rindu. Tengok basikal girlfriend kita kan, parking kat sekolah. Dulu masa sekolah cinta monyet kan. Tengok basikal dia tu rasa seronok dah. Kan? Tak tahulah, tengok rumah dia pun rasa macam tu tuan-tuan. Kita tengok dunia ni rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bagi nikmat kita cukup hebat. Mata melihat, tangan memegang. Takkan tak rasa rindu untuk berjumpa dengan Tuhan kita yang menciptakan kita. Tak ada apa pun milik kita. Kan? Mati tinggal semua. Sebab tu rindu untuk bertemu dengan pencipta disebut Rafiqul A'la. Maksudnya, sekarang aku inginkan perjumpaan. Sekarang aku ingin meninggalkan dunia ini. Sekarang aku inginkan kematian pada saat ini juga. Nak bertemu dah. Rindu sangat-sangat dah. Tak tahan dah untuk bertemu dengan Allah. Sebab itu setengah ulama kata, ketika Nabi peristiwa Mi'raj naik ke langit, Nabi tak nampak dengan mata dah. Sebab mata kita tak boleh tengok Tuhan yang mencipta. Kerana apa? Mata ni ialah mata dunia. Dunia tak boleh nampak tuan-tuan. Sebab tu ketika Nabi Musa nak tengok Allah SWT, Allah kata tengok bukit judi tu kan, hancur. Sebab dengan mata tak boleh tengok. Sebab mata ni tuan-tuan bukan taraf untuk melihat Allah. Tak boleh tuan-tuan. Jadi kita esok di akhirat dalam bentuk yang lain. Tak tahulah macam mana. Sekarang ni memang tak boleh. Dari segi tak boleh sampai lah tuan-tuan. Untuk taraf untuk melihat Allah yang cukup hebat ini. Setengah ulama kata Nabi cuma melihat dalam bentuk cahaya aja ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya aku ingin perjumpaan. Sekarang aku ingin meninggalkan dunia ini. Sekarang aku ingin kematian pada saat ini juga. Sebab betapa panjang pun umurnya dan betapa lambatnya pun kedatangan ajal, baginda tetap saja akan berhadapan dengan sakaratul maut. Panjang pun kita akan meninggalkan dunia ini, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita selalu kena peringatkan kematian ni. Kalau orang yang sakit, kita ziarah. Ziarah tuan-tuan, Tuhan ampun dosa kita. Tengok orang yang sakit tu. Bukan saja Tuhan ampun dosa orang yang sakit tu, kita yang ziarah pun sama. Tuhan ampun dosa kita. Sebab apa? Tengok kawan kita lah, sakit lah. Cuba bayang tuan-tuan di saat dia sakit tu. Yang doktor kata tak ada harapan dah. Apa perasaan dia? Macam tuan-tuan kan? Tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-bapak. Doktor kata, Makcik tak ada harapan dah. 2 minggu lagi. Apa perasaan kita? Allah, masa tu, apa yang boleh kita capai, kita capai. Apa boleh yang zikir, kita zikir. Kan? Tiba-tiba 2 minggu tak mati. Lupa balik lah tuan-tuan. Itulah manusia ni. Tentu. Tapi bila kita ziarah tu, kita ingat kepada kematian kita. Ya Allah, hampirnya. Tuan-tuan. Kita tengok orang yang dah meninggal. Sebab tu ulama' cukup marah bila kita ziarah orang yang mati, bercakap benda yang tak elok. Dia meninggal, mati dah dia ni, dulu lebih kurang sama dengan aku lah. Buat benda tak elok, tak sebut benda yang baik. Sebab malaikat akan mengaminkan apa yang kita sebut sebagai doa kepada orang yang meninggal. Sebab tu, kalau boleh, pegang jenazah tu ketika turun. Kalau orang lelaki kan, iring jenazah. Kita akan dapat 1 qirat. 1 qirat. Kemudian kita solat jenazah ni dapat 2 qirat. Sahabat tanya, 1 qirat tu sebesar mana? Sebesar Bukit Uhud. Pahala dia. Bukit Uhud sebesar mana? 32 km. Panjang dia 9 km jarak lebar dia. Besar tuan-tuan. Pahala orang yang iring jenazah 1 qirat. Semayang jenazah 2 qirat. Tapi ada orang tak iring pun jenazah, tak solat jenazah. Tu. Sebab tu tuan-tuan, dia inginkan kepada kematian bertemu. Jadi kita ingatkan kematian itu.
Nabi Musa AS. Nabi Musa ni ada special sikit. Kenapa disebut dalam kitab ini? Pernah memohon kepada Allah. Dia minta ke Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat mendambakan umur yang panjang. Dia minta kepada Allah, ya Allah bagilah panjang umur. Pilihlah apa yang kamu suka wahai Musa. Jawab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi Musa disebut kalamullah. Dia boleh cakap direct dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan permintaannya, permohonannya dan memanjangkan usianya. Panjang. Berapa usia Nabi Musa? 950 tahun. Setelah Nabi Musa AS melewati usia yang cukup panjang itu, akhirnya datanglah malaikat maut kepadanya untuk mencabut rohnya. Mati juga. Nabi Musa enggan menerima kenyataan bahawa usianya akan berakhir. Ini cerita ni tuan-tuan, Dr. Aid Al-Qarni ni dia akan ambil hadis yang sahih untuk cerita. Ini bukan dongeng, ini cerita betul. Ada perawi dia. Untuk mencabut rohnya, Nabi Musa enggan menerima kenyataan bahawa usianya akan berakhir. Lalu ia memukul malaikat maut yang ingin mencabut rohnya hingga matanya tercampak. Dia tumbuk tuan-tuan. Sehingga kita kata dia tumbuk. Sehingga kata dia penampar. Malaikat maut kena tampar dengan Nabi Musa. Hebatlah Nabi Musa. Oh, dahsyat. Sebab apa? Sebab Bani Israel masa tu cukup dahsyat. Sebab tu kalau syariat Nabi Musa nak bertaubat kepada Allah, syarat dia macam mana? Bunuh diri. Itu syariat Nabi Musa. Nak bertaubat untuk Bani Israel yang kufur ni, yang tentang Allah ni, bunuh diri. Tapi kita cukup dengan taubat kepada Allah lah. Berhenti apa yang kita telah buat. Kemudian tak ulang balik. Mandi sunat taubat. Mandi macam biasa, macam mandi wajib. Kemudian solat sunat taubat. Tak buang balik. InsyaAllah Allah ampun dosa kita. Tapi bagi Nabi Musa ni keras kepada Bani Israel. Macam mana? Keras macam dia juga. Malaikat Israel dah boleh tampak kan? Dahsyat tuan-tuan. Ni dicerita tercampak mata. Malaikat maut datang menghadap Allah SWT melapor apa yang dilakukan Nabi Musa ke atasnya dan berkata, ya Allah, engkau mengutus aku untuk mencabut nyawa hambamu yang tidak menginginkan kematian sehingga mata aku tercampak, bawa mata terkeluar tuan-tuan. Ya Allah, mata terkeluar kena tampar dengan Nabi Musa. Ni macam mana ni? Dia tak nak mati. Kita tengok apa kata Allah. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Maka tidak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Macam mana? Macam mana? Sila 38. Allah SWT mengembalikan mata malaikat maut tempat semulanya. Dan dia pun kembali mendatangi Nabi Musa untuk mencabut rohnya. Katanya, wahai Musa, masihkah engkau menginginkan dipanjangkan umurmu? Ni malaikat maut dapat mata semula. Pergi tuan-tuan, jumpa Nabi Musa. Nak panjang lagi kah? Nabi Musa AS menjawab, seandainya umur dipanjangkan, lalu apakah yang terjadi selepas itu? Dia tanya balik kepada malaikat maut. Maka aku akan tetap dimatikan juga. Malaikat maut berkata, ya, walau bagaimanapun engkau pasti mati. Panjang pun mati juga. Bila kata macam tu, Nabi Musa AS berkata, kalau begitu cabutlah rohku. Sekarang juga malaikat maut pun mencabut roh Nabi Musa AS ketika itu juga. Maka matilah Nabi Musa. Kerana apa? Nabi Musa AS belah ditanya. Orang saat dia menjelang meninggal dunia. Ditanya ni. Bagaimana engkau merasakan kehidupan dalam usiamu yang panjang ini? Nabi Nuh AS pernah ditanya. Orang di saat menjelang meninggal dunia. Bagaimana engkau merasakan kehidupan dalam usiamu yang panjang ini? Nabi Nuh AS hidup selama 950 tahun. Dia menjawab, aku merasa bahawa hidup ini bagaikan sebuah rumah yang memiliki dua pintu. Jika aku masuk daripada pintu yang satu, maka aku akan keluar daripada pintu yang lain. Maksudnya, kehidupan merupakan satu yang membosankan. Dia kata, boring lah. Panjang umur ni boring lah. Macam tuan-tuan kan, pencin, tak tahu nak buat apa. Bangun pagi, siram pokok bunga. Setiap pagi macam tu lah. Lepas tu masak, lepas tu tidur sekejap. Lepas tu bangun, tengok TV, Korea, koyak. Lepas tu, mayang maghrib, mayang isyak, tak tahu nak buat macam tu, ulang. Bila ulang selama 10 tahun, tuan-tuan rasa macam mana? Boring. Tak sampai 10 tahun lah, 2 tahun mati lah. Sebab apa? Boring pun dah. Jadi kita, orang Islam ni macam mana? Watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Ada bekal. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa nak bertemu Tuhan, falyamal amalan salihah, buat amal soleh. Macam mana? Bangun, bacalah qul huwallah 100 kali. Jadikan rutin. Maksudnya kita ada benda yang kita nak buat.
Qul huwallah 100 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 100 kali. Qul a'udzu birabbin nas 100 kali. Lebih kurang dalam 25 minit selesai. Bagi jadi rutin. Maksudnya ada aktiviti. Kita tak akan boring kan? Lepas tu apa? Jangan tuan-tuan. Satu yang cukup kita kena buat. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Wa abu bi zambi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Itu nama penghulu segala istighfar. Siapa yang buat pagi dan petang, Allah akan mudahkan hidup dia. Istighfar kepada Allah. Bagi ada. Lagi apa? Tuan-tuan jangan lupa. Selawatlah 1000 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi ada rutin kita nak buat. Ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi ada benda yang kita nak buat. Kalau tidak tuan-tuan, sambil buka bunga tak tahu nak buat apa. Dah bunga. Apa salahnya subhanallah, subhanallah. Bagi ada benda yang kita nak buat. Kan? Sambil siram pokok bunga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Yunus alaihi salam. Maksud dia, sambil kita buat benda yang biasa tapi kita dapat pahala. Itu bekal kita. Ataupun tuan-tuan datang kuliah. Minggu ni penuh kuliah. Tiap-tiap pagi 2 kuliah. Tapi lena. Tapi tak apalah, dapat pahala juga duduk kan. Dapat pahala. Maksudnya kita penuhi tuan-tuan. Kalau duduk rumah tuan-tuan buat apa? Saya nak tanyalah kakak-kakak. Buka TV, tengok rancangan 707. Saya rajin tengok tu, saya suka masak. Kadang saya buka, saya tengok masak. Bukan tengok yang masak tu, tengok tuan yang masak tu. Saya suka tengok masak tu. Sebab apa? Bukan dia bagi idea baru. Seronok tuan-tuan. Untuk dalam kita buka kafe kan. Kita tengok, ni boleh buat ni. Tapi bila tengok tu tuan-tuan, kita sibuk macam tu aja. Tapi maksudnya kita ada rutin dia. Okay, bangun pagi, solat sunat, duha, 2 rakaat. Buatlah. Bagi jadi rutin. Maksudnya kita hidup ni tak akan bosan. Dan tidak tuan-tuan, bosan tak. Ayah saya 82. Tapi hidup dia bila tanya, nak hidup panjang lagi apa? Nak buat ibadat lagi. Bangun pagi sebelum solat subuh tu Quran dah 1 juzuk. Kita 1 juzuk. 2 ayat pun tak baca. 1 juzuk dah baca. Jadi hidup dia penuh. Sekarang ni mata dia tak nampak. Walaupun tak nampak, mulut dia dah baca dah. Sebab tak nampak mata dia ke mana? Glukoma apa? Glukoma apa saya pun tak tahu. Dia kecut. Ni tak nampak. Sebelah ni nampak. Saya beli kereta kat dia kan. Alhamdulillah kereta tu banyak kepek. Dia hentam ikut suka dia. Hentam je lah. Mata tak nampak. Saya kata ayah buat apa? Bagi aku baca Quran. Ayah nampak lah. Tak. Tapi mulut dia hafal. Baca Quran. Sebab apa? Dah rutin. Cuba tuan-tuan, tiba-tiba tak nampak. Tuan-tuan hafal kan? Tak hafal macam mana nak? Boleh baca Qul huwallah lah. Kan? Jadilah tak apalah Qul huwallah pun. Kau nak, bacalah Qul huwallah 100 kali. Tuan-tuan try buat. Ibu-ibu, kakak-kakak. Pagi 25 minit selesai. Qul huwallah 100 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 100 kali. Qul a'udzu birabbin nas 100 kali. Kemudian jangan lupa selawat pada Nabi 1000 kali. Maksudnya bukan bagi habis hari tu. Kita ambil pada pagi tu sampai ke malam bagi cukup. Jangan selawat pakai mulutnya. Kan? Kemudian tak ada apa. Tak akan jadi. Mesti ada buah tasbih. Buah tasbih yang tekan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu, sibuk sikit lupa. Kita tonton, kita dah tengok dah. Oh, baru 200. Ada kira dah. Tengah hari pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli. Allah. Lena. Allah baru 240. Maksud dia ada balance lagi. Kalau tuan-tuan tak kira, tuan-tuan akan lupa. Lepas tu tak buat terus. Sebab kita duk biasa buat, kita tahu. Maksud dia, tengah hari, Allah baru 500. Konsentrate nak bagi habis juga. Maksud dia maghrib tu, mesti bagi habis juga. Cukupkan 1000. Sahabat. Allah tuan-tuan, murah rezeki. Hati tenang, nak cerita tak reti lah. Kan? Rasa nak cerita tak reti. Orang yang buat dia tahu. Itu ada rutin dah. Ataupun jangan lupa tuan-tuan. Kalau tak tahu malas sangat nak mengaji, beli satu buku namanya Ta'lim wal Muta'allim. Pernah dengar tak buku ni? Ta'lim wal Muta'allim. Bacalah satu line muka je dia. Kita baca satu sudah. Ataupun tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan ingat tak? Sekarang ni orang post every day one hadis. Oh bagus tuan-tuan. Saya simpan tu collection tu. Kan orang post kan satu hari satu hadis.
Jadi kita baca hadis jadilah. Dapat ilmu. Oh, ni hadis baru. Kadang-kadang hadis tu dia ulang juga. Tak apalah baca tengok hadis. Ataupun kita Quran lah. Baca Quran lah. Quran ni paling hebat tuan. Kan? Jadikan rutin untuk berbekal kita di akhirat esok. Tidak hidup kita boring lah. Tengoklah, mati dah. Ataupun tuan-tuan nak buat apa? Malah nak buat apa? Buka handset. Tengok itu. Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i. Sedekah online. Boleh tuan-tuan. Tak payahlah pergi masjid. Hari ni nak pergi masjid ni. Online lah. Hari ni RM20. Ataupun hari ni RM5. Ada orang RM3. Dia terkah melalui Pay tu. Potong 50 sen. Terkah RM3. Aku dapat RM2.5 lah. Potong. Tapi tak apalah tuan-tuan. Duduk dalam tandas pun boleh sedekah. Tandas boleh. Kira berapa taik yang jatuh. Semua tu adalah untuk ibadat kita, tuan-tuan. Ibadat kita kan. Sebab tidak hidup boring, tuan-tuan. Tak tahu nak buat apa. Tambah orang yang pencen kan. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah kakak-kakak kan sibuk dengan program. Telefon Kak Salwa ya. Ni ada program tak? Sampai lupa ceramah saya, tuan-tuan. Saya semangat datang ni. Semangat, tuan-tuan. Tidak nak pergi Mekah. Kalau duduk di Mekah, tuan-tuan, sibuk. Siapa yang pergi tahu? Sibuk apa? Sebab Kaabah di depan. Macam sini tak ada Kaabah kan? Duduk dalam Kaabah tu, tuan-tuan duduk. Kadang-kadang saya duduk sofa tower, buka tingkap tu, nampak Kaabah. Tak tahu nak buat apa, nak buat apa. Tengok dapat pahala, 20 pahala. Tengok, kadang tengok. Ya Allah, tangan angkat lah, mesti tangannya. Sebab apa? Sibuk dengan ibadah. Sebab tu orang suka pergi umrah, pergi Mekah. Tengok, ya Allah, ampunlah dosaku, tuan-tuan. Tambah-tambah orang yang wukuf di padang Arafah tu. Allah, tuan-tuan. Lepas asar tu, kalau siapa yang pernah pergi, tuan-tuan tahu lah. Tak kira lah pergi yang Furoda ke apa ke. Furoda ni cerita, tuan-tuan. Alhamdulillah saya dah kenal dah. Cerita siapa yang tak pernah dengar, tuan-tuan. Pagi tu tolak. Esok ni nak pergi ni. Pagi tolak. Orang kampung. Bila kata Ustaz Allah Khairi nak pergi, satu kampung turun. Dengar azan semua cukup. Anak saya azan punya sedap lah. Menangis habis. Pakak datang peluk lah. Bukan saja peluk. Salam kait. Yang tu yang tak tahan lah, tuan-tuan. Hak salam kait tu 50 kena beli sesuatu untuk dia orang. Hak RM3 tu buat tak tahu tu dah kan. Salam peluk apa semua. Bertolak ni pukul 3 pagi. Kira semayang subuh dekat RNR Taipei. Terus sampai pukul 12 tuan-tuan. Dapat mesej. Visa tak dapat. Tuan-tuan bayang nak balik semula ni. Macam mana nak buat ni? Salam dah. Tuan-tuan. Menangis dah. Balik, patah balik. Dengan pakai kain ihram. Sebab Furoda ni dia 2 hari lagi nak ukur baru tolak. Balik tuan-tuan sampai di rumah. Maghrib lah. Kita pun pergi semayang kat surau. Dia orang kata, lah Ustaz sampai dah. Yang tak tahan tu di belakang tu. Kalau nak pergi haji, pergi dengan Ustaz. Dia kata, pergi patang balik. Dia kata, tu aku geram tuan. Dia perli di belakang tu. Pergi petang balik tuan-tuan. Aduh jam tuan-tuan. Ustaz Zulki tak apalah sampai sana kan. Sampai sana. Memang tuan-tuan. Saya dapat maklumat. Dia orang print tu. Ni tipunya. Print tu. Company tu. Print tu visa. Attach sekali. Rupanya tipu. Aduh. Tuan-tuan. Macam tu. Nak pergi Mekah pun menipu tuan-tuan. Tahu lah. Tapi. Siapa yang sampai di sana. Allahu Akbar. Ketika wukuf tu. Tuan-tuan akan tengok sunyi. Masa tu tuan-tuan. Allah. Air mata mengalir lah. Tapi yang paling dahsyat. Lepas asar. Tuan-tuan akan dengar tangisan lah. Masa asar. Sebab doa mustajab lepas asar. Siapa yang tak nak pergi tahu lah. Lepas asar tu semua akan keluar daripada kemah. Semua akan tadah tangan. Dengar tangisan masa tu. Semua sama. Bangladesh ke, Pakistan ke, semua sama. Allah, ya Allah. Melayu, ya Allah. Arab sama. Tapi semua lafaz yang sama. Ya Allah. Yang Arab lah. Ya Allah, ampun dosaku. Yang Melayu lah. Lepas asar tu. Sebab tu orang yang pergi Mekah ni tuan-tuan. Allah nak cerita tak tahu. Sedapnya tuan-tuan masa tu. Tapi balik sama juga tak tahu. Ada orang ada perubahan. Sebab kita penuhi hidup kita. Ada duit pergi Mekah. Pergi umrah. Kan? Kalau tak ni sedekah. Buat ibadat kita. Sebab tidak boring tuan-tuan hidup ni. Hidup ni boring ya. Sambung.
Oleh itu, Abu Al-Atahiyah mengatakan, dia macam syair, ratapilah kematianmu, wahai orang yang sengsara. Ingatlah kamu pasti mati jika ratapanmu tidak sia-sia. Maksudnya kita akan menangis. Tuan-tuan nak menangis. Tapi orang yang menangis kerana dosa dia, setiap air mata ni tuan-tuan, Allah ampun dosa. Maksudnya menangislah tuan-tuan. Tapi orang yang menangis kerana apa? Kerana keampunan Allah. Tapi tak sia-sia orang tu. Meskipun umur panjang seperti umur Nabi Nuh. Maksudnya, ada orang menangis tuan-tuan. Bercerai menangis. Tapi ada orang tuan-tuan, dia malam-malam dia menangis. Ya Allah. Nak mengalirkan air mata ni bukan senang. Sebab tu Nabi kata apa? Ya beku, menangislah. Fa'illam tabku fatabaku. Tak boleh paksa. Air mata yang mengalir secara paksa ni tuan-tuan, ampun dosa kita. Ni nak paksa bukan senang. Kecuali orang yang dah biasa buat. Bukan senang tuan-tuan, nak paksa ni. Kan? Susah. Tapi kalau dah biasa, dia teringat sebut Nabi ya, dia menangis. Ahli sejarah menceritakan bahawa ketika Abu Bakar As-Siddiq hampir meninggal dunia, dia dihampiri oleh putrinya Aisyah radhiyallahu an, isteri Nabi. Dia memberi salam, menangis dan kemudian menatap ayahnya yang sedang sakaratul maut itu sambil berkata, "Wahai ayahku, memang benar apa yang dikatakan pujangga masa silam ketika mengatakan, demi umurmu, tidak berguna lagi kekayaan bagi seseorang jika nafasnya telah turun naik di tenggorokan dan dada terasa sesak tidak tertahan." Mendengar syair itu, Abu Bakar As-Siddiq menoleh ke arah Aisyah seraya berkata, sesungguhnya syair itu pembohong dan Allah Maha benar ketika berfirman, "Waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Maksudnya, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Maksudnya apa? Bila Sayyidah Aisyah ni kata, demi umurmu tidak berguna, kaya apa semua ni. Bila nafas ni dekat, ni dia kata ghar-gharah lah. Ghar-gharah ni kalau tuan-tuan yang pernah tengok orang yang saat meninggal ni, dia masuk dan nyawa ni macam nak keluar aja, tak masuk dah. Nak keluar dah. Itu nama ghar-gharah, sakaratul maut. Maksud dia saat nak keluar roh ni. Dia tak masuk dah. Dan saya pernah tengok abang ipar saya kan. Di saat dia meninggal ni, dia bawa motosikal, kemudian macam mana tu dia kena stroke, jatuh tepi rombok tu, orang angkat, pergi. Masa tu 17 Ramadan. Pukul 3 pagi tu, kami tunggu. Jadi masuklah ICU tu, bergila-gila lah. Jadi nurse tu kenal saya, dia kata, "Ustaz, masuk Ustaz." Saya kata, "Kenapa?" "Nazak Ustaz." Jadi kita pun masuk. Bila masuk, kita boleh tengok daripada monitor tuan-tuan. Monitor tu. Kan dia ada denyutan jantung, tekanan darah. Kita tengok tu kita tahu dah. Bila tengok tu, tekanan jantung dia tu 50 ya. Maksud dia slow sangatlah. Tuk tuk. Tuk tuk kan. Kita duduk tengok. Saya panggil nurse macam ni bacaan ni rendah sangat. Dia kata, "Ustaz, kalau 30 tak ada." Dia beritahu kan, kalau 30 tak ada dah. Jadi saya pun tengoklah. Tengok dia punya nadi tu. Dia akan turun slow. 49, 48. Rupanya sampai 30 tu kita angkat tangan doa lah. Saya pun panggil semua. Nurse boleh tak panggil semua masuk? Dia kata boleh. Sila Ustaz. Semua masuk. Doa. Rupanya betul. Sampai 30 tu terus. Masa itulah tuan-tuan, kita boleh lihat bagaimana mata dia memandang. Tengok. Sebab Nabi kata dia akan tengok apa yang dia buat masa hidup dunia. Tengok. Sebab tu Nabi ambil kain basah lap supaya nampak benda yang elok-elok. Disebut Rafiqul Ala, Tuhan paling tinggi, aku nak pilih yang tu je. Tu sakratul. Saat itu tuan-tuan, apa yang boleh kita buat? Bisik kat telinga tu orang yang saat tu. Dengan kalimah apa? La ilaha illallah. Bagi nada sayu. Tapi bila dia nampak dia boleh sebut, berhenti tuan-tuan, jangan ulang lagi. Tidak, dia akan boring, marah. Bila dia ulang, kita pun senyap. Tengok. Dia lupa pula. La ilaha illallah. Ulang balik semula. Tu cara dia tuan-tuan. Di saat orang lain sakaratul maut. Kalau kita saat tu, harap orang pun samalah bisik kat telinga kita macam tu. Sebab apa? Tuhan ampun dosa orang yang mengajar tu. Tu. Jadi kita kena tahulah di saat itu kan. Sebab tu, kata Sayyidina Abu Bakar, dia baca ayat ni. Dan datang sakaratul maut dengan sebenarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Lari tak lari, dia akan datang. Surah Al-Khaf ayat 19. Wahai kaum muslimin, melawat Muawiyah bin Abi Sufyan
Khalifah Bani Umayyah. Ketika dia dalam keadaan sakratul maut di Damsyik. Damsyik sekarang ni hancur tuan-tuan. Dia minta agar diturunkan daripada atas katilnya dan berkata, rebahkan aku di atas lantai. Ini Muawiyah ni kalau tuan-tuan nak tahu, di antara sahabat yang banyak merawi hadis. Di samping Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abu Bakar, Abdullah bin Amru. Ni Muawiyah ni orang yang banyak merawi hadis. Sebab tu ada orang tuan-tuan, dia hantam Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika berlakunya peperangan Siffin dengan Sayyidina Ali. Ni puak-puak Syiah. Tapi Muawiyah ni di antara orang yang banyak merawi hadis. Para pelawak berkata, wahai Amir Mukminin, dia minta ni, turunkan aku, dia kata letakkan aku dekat tanah tu, lantai. Wahai Amir Mukminin, eloklah sekiranya kamu tetap berbaring di atas katil yang empuk itu. Sebab apa? Sebab Muawiyah ni khalifah. Khalifah lah. Selepas daripada Sayyidina Ali, disebut khalifah. Ya? Khalifah lah. Minta turun ni, kamu ni khalifah. Sebab tu kalau kita tuan-tuan ada jawatan, ada pangkat, belajar ilmu, jangan duduk sebagai yang berpangkat dan berilmu. Maksudnya orang yang hebat lah. Dia takkan dapat ilmu. Dan orang yang ceramah pun pening. Betul tuan-tuan? Itu nama gharah, sakaratul maut. Maksudnya saat nak keluar roh ni. Dia tak masuk dah. Dan saya pernah tengok abang ipar saya kan. Di saat dia meninggal ni, dia bawa motosikal, kemudian macam mana tu dia kena stroke, jatuh tepi rombot tu, orang angkat, pergi. Masa tu 17 Ramadan. Pukul 3 pagi tu, kami tunggu. Jadi masuklah ICU tu, bergila-gila lah. Jadi nurse tu kenal saya, dia kata, Ustaz, masuk Ustaz. Saya kata kenapa? Nazak Ustaz. Jadi kita pun masuk. Bila masuk, kita boleh tengok daripada monitor tuan-tuan tau. Monitor tu. Kan dia ada denyutan jantung, tekanan darah. Kita tengok tu kita tahu dah. Bila tengok tu, tekanan jantung dia tu 50 ya. Maksud dia slow sangatlah. Tup tup. Tup tup kan. Kita duduk tengok. Saya panggil nurse macam ni bacaan ni rendah sangat. Dia kata Ustaz kalau 30 tak ada. Dia bagi tahu kan, kalau 30 tak ada dah. Jadi saya pun tengoklah. Tengok dia punya nadi dia tu. Dia akan turun slow. 49, 48. Rupanya sampai 30 tu kita angkat tangan doa lah. Saya pun panggil semua. Nurse boleh tak panggil semua masuk? Dia kata boleh. Sila Ustaz. Semua masuk. Doa. Rupanya betul. Sampai 30 tu terus. Masa itulah tuan-tuan, kita boleh lihat bagaimana mata dia memandang. Tengok. Sebab Nabi kata dia akan tengok apa yang dia buat masa hidup dunia. Tengok. Sebab tu Nabi ambil kain basah lap supaya nampak benda yang elok-elok. Disebut Rafiqul Ala, Tuhan paling tinggi, aku nak pilih yang tu je. Tu sakratul. Saat itu tuan-tuan, apa yang boleh kita buat? Bisik kat telinga tu orang yang saat tu. Dengan kalimah apa? La ilaha illallah. Bagi nada sayu ya. Tapi bila dia nampak dia boleh sebut, berhenti tuan-tuan, jangan ulang lagi. Tidak, dia akan boring, marah. Bila dia ulang, kita pun senyap. Tengok. Dia lupa pula. La ilaha illallah. Ulang balik semula. Tu cara dia tuan-tuan. Di saat orang lain sakaratul maut. Kalau kita saat tu, harap orang pun samalah bisik kat telinga kita macam tu. Sebab apa? Tuhan ampun dosa orang yang mengajar tu. Tu. Jadi kita kena tahulah di saat itu kan. Sebab tu, kata Sayyidina Abu Bakar, dia baca ayat ni. Dan datang sakaratul maut dengan sebenarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Lari tak lari, dia akan datang. Surah Al-Khaf ayat 19. Wahai kaum muslimin, melawat Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalifah Bani Umayyah. Ketika dia dalam keadaan sakratul maut di Damsyik. Damsyik sekarang ni hancur tuan-tuan. Dia minta agar diturunkan daripada atas katilnya dan berkata, rebahkan aku di atas lantai. Ini Muawiyah ni kalau tuan-tuan nak tahu, di antara sahabat yang banyak merawi hadis. Di samping Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abu Bakar, Abdullah bin Amru. Ni Muawiyah ni orang yang banyak merawi hadis. Sebab tu ada orang tuan-tuan, dia hantam Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika berlakunya peperangan Siffin dengan Sayyidina Ali. Ni puak-puak Syiah. Tapi Muawiyah ni di antara orang yang banyak merawi hadis. Para pelawak berkata, wahai Amir Mukminin, dia minta ni, turunkan aku, dia kata letakkan aku dekat tanah tu, lantai.
Wahai Amir Mukminin, eloklah sekiranya kamu tetap berbaring di atas katil yang empuk itu. Sebab apa? Sebab Muawiyah ni khalifah. Khalifah lah. Selepas daripada Sayyidina Ali, disebut khalifah. Ya? Khalifah lah. Minta turun ni, kamu ni khalifah. Sebab tu kalau kita, tuan-tuan, ada jawatan, ada pangkat, belajar ilmu, jangan duduk sebagai yang berpangkat dan berilmu. Maksudnya orang yang hebat lah. Dia takkan dapat ilmu. Dan orang yang ceramah pun pening. Betul, tuan-tuan?